Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami adalah pelajar PJJ dari UUN dan akan membentangkan tugasan kumpulan kami dalam subjek kenegaraan. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu Puan Nur Fasha Adila, Encik Zuhilmi, Cik Nur Hayati, Cik Anis Syamimi dan saya sendiri Sharifah Hetika dengan nombor metrik 290714. Tajuk yang akan dibentangkan hari ini adalah berkaitan dengan seni dan kebudayaan warisan iaitu tarian Kolatam dan diterangkan dalam beberapa tajuk utama iaitu apakah itu tarian Kolatam, penilaian terhadap tarian Kolatam, tradisi tarian Kolatam dan pembangunan moden, cadangan penambahbaikan dan kesimpulan. Secara umumnya, kita semua tahu bahawa Malaysia terkenal dengan khazanah seni, budaya dan warisan berbilang kaum. Secara globalnya, terdapat pelbagai etnik di Malaysia yang kaya dengan nilai-nilai murni, adat serta tradisi bagi mengekalkan adat turun-temurun khas buat generasi akan datang. Malaysia kini tidak dinafikan mempunyai nama tersendiri, malah kita sering diingatkan supaya terus memelihara serta menjaga seni, budaya dan warisan agar tidak terus hanyut di bawah arus kemodenan, dan tarian Kolatam juga tersenarai di antara salah satu seni budaya warisan yang ada di Malaysia. Perkataan Kolatam itu sendiri adalah gabungan dua perkataan Tamil iaitu kol yang bermaksud kayu pendek dan atam bermaksud tarian. Dalam konteks bahasa Melayu, ia juga boleh digelar sebagai tarian kayu. Tarian tradisi ini bermula pada abad ke-7 di negara India, khususnya di wilayah Mahabalipuram, Tari Patri Ramapa, Hampi dan Marcella, di mana golongan wanita yang bekerja di sawah menari bagi menghiburkan hati pada waktu lapang. Apabila sudah dituai dan Ponggal disambut meriah, golongan wanita menari lagi dengan gembira. Secara tradisi, tarian Kolatam dipersembahkan dalam mana-mana majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, kelahiran, Ponggal, Deepawali dan sebagainya, sebagai tanda untuk meraihkan kegembiraan. Walau bagaimanapun, keadaan itu sudah berubah. Persembahan Kolatam hanya dapat disaksikan semasa upacara di kuil, majlis persembahan kebudayaan dan perayaan Tai Pusam sahaja. Tarian tradisi ini akan dipersembahkan seramai 8 hingga 40 orang dalam satu kumpulan kanak-kanak atau remaja. Tarian ini dilakukan secara berpasang-pasangan di mana mereka akan membentuk dua barisan panjang dan akan menghadap rakan tarian masing-masing. Sebelum paluan gendang seperti tabir dan pambai bermula, kayu akan dihayun terlebih dahulu oleh penari. Kebiasaannya, penari adalah terdiri daripada golongan wanita sahaja, manakala alat muzik seperti gendang dan simbal akan dimainkan oleh golongan lelaki. Bagaimanapun, lama-kelamaan lelaki dan wanita akan turut menari bersama-sama. Assalamualaikum, saya Anis Syamimi binti Razali bernombor metrik 290568. Okey, penilaian terhadap tarian Kolatam. Terdapat perkataan yang tertentu digunakan oleh penari seperti penudi bermaksud penari utama. Usi pula bermaksud kepantasan dan etu gada memberi maksud permulaan tarian. Gerakan lemah lembut adalah permulaan bagi tarian tersebut. Kayu yang dipegang di kedua-dua tangan juga akan dipukul atau dipalu bagi menghasilkan bunyi, dan pukulan atau hentaman inilah yang memberikan tempo kepada tarian Kolatam. Penari juga turut memukul kayu yang dipegang oleh penari lain secara berirama selain daripada memukul kayu sendiri. Adakala kayu dihentam ke lantai dan juga di tanah. Bagi mengatur koordinasi tarian secara berkumpulan, penari diwajibkan menghadiri sesi latihan dan perlu berdisiplin dalam menjalani latihan. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Sekiranya seorang penari melakukan kesilapan, keseluruhan persembahan akan menjadi cacat. Oleh kerana pergerakan tangan, kaki dan kayu adalah secara berterusan dan mengikut corak tertentu yang perlu dihafal secara mental, penari perlu peka setiap masa sepanjang persembahan tersebut. Turut memerlukan koordinasi antara mata, telinga, tangan dan kaki penari bagi memastikan persembahan boleh dilakukan secara indah, seragam dan harmoni. Penari Kolatam dikenali sebagai Halisaka
Dan kebiasaannya mereka akan memakai pakaian tradisional yang penuh warna-warni serta ditambah dengan barang yang kemas dan solekan yang menjadikan penari wanita kelihatan anggun dan jelita. Kebiasaannya juga wanita akan memakai sari atau gaun yang mengembang, manakala lelaki akan memakai jibah dan vesti. Hal ini adalah wajar kerana Kolata melambangkan kemeriahan, kegembiraan dan keceriaan. Muzik, nyanyian, pakaian, pergerakan dan tarian yang dipersembahkan pasti menggambarkan suasana ini. Tepukan dan sorakan yang berirama akan membuatkan penari semakin bersemangat dalam mempersembahkan gerak tari yang lebih kompleks dan rumit. Okey, kita ada buat temu bual dengan seorang guru tarian Kolata yang bernama Encik Selva Raja atau lebih selesa dipanggil Encik Ravi. Kebiasaannya, tarian ini akan ditarikan dalam masa 10 hingga 15 minit dalam masa setahun. Memandangkan dan tarian ini dia tak ada had limit lah. So persembahan akan dibuat dalam masa setahun. Memandangkan tarian ini juga merupakan salah satu tarikan pelancong di Malaysia. Dan tarian ini akan dibuat di Selangor Batu Cave. Okey, menurut beliau, tempoh waktu yang diambil untuk mahir dalam mempelajari tarian ini adalah 2 bulan secara purata dan tiada bayaran yang akan dikenakan kepada peserta atau sesiapa saja yang ingin mempelajarinya. So, siapa yang berminat nak join tarian ni, belajar tarian dengan Cikgu Ravi ni, memang free of charge. Tak ada kena bayaran apapun. So memang dia tujuannya adalah untuk mengalu-alukan semua orang awam, orang luar untuk turut serta. Kebanyakannya ada juga parents, orang tua pun ada juga yang berminat untuk join. So tak ada masalah. Diorang akan ajar sekali. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuhairmi bin Zulkifli, matriks nombor 290736 akan membentangkan berkaitan dengan tradisi tarian Kolatam dalam pembangunan moden. Pada era modernisasi ini, tarian tradisional semakin telan zaman kerana mereka lebih mengamalkan budaya luar. Generasi muda sekarang tidak lagi mengamalkan tarian tradisional seperti mana mereka mengamalkan tarian moden dalam kehidupan seharian mereka. Kesannya tarian tradisional kian telan zaman dan kurang mendapat perhatian, bahkan hanya dilakukan pada musim tertentu saja. Sudah menjadi tanggungjawab generasi muda untuk mengembangkan tarian tradisional ini di mata dunia supaya ia lebih dikenali ramai. Tarian juga mencerminkan budaya dan identiti sebuah masyarakat yang membilang kaum. Oleh yang demikian, tarian tersebut perlulah dipelihara dan diamalkan keseniannya agar generasi akan datang dapat mengenali dan mempelajari tarian dengan lebih mendalam. Seni tarian di Malaysia dipengaruhi dengan perkembangan semasa dunia seperti ballet, moden kontemporari, jazz, latin dan sebagainya. Namun, seni tarian bersifat tradisional yang mewakili masyarakat komuniti tempatan seharusnya dilindungi, diwarisi dan dimartabatkan agar tidak hilang ditelan arus kemodenan zaman. Namun, pada ketika ini relevannya seni budaya tradisi terutama di Malaysia dalam membantu mewujudkan sebuah masyarakat punya keutuhan jati diri, berkepribadian, mempertahankan warisan dan rasa keprihatinan terhadap sumbangan seni dan budaya sendiri dilihat semakin terhakis oleh arus perkembangan pesat dunia globalisasi. Bagi memperjuangkan mengekalkan konsep, bentuk, peranan dan konteks asal dari seni persembahan secara tradisi agar terus terpelihara serta terus diwarisi, sudah pasti bergelut dengan persoalan ini. Berdepan pula dengan medium persembahan yang terhad dan keterbatasan tuntutan penjarakan sosial pada ketika ini, memungkinkan seni tradisi itu semakin goyang, tidak dapat bertahan dan semakin tenggelam dalam arus pasca moden. Lebih merisaukan apabila kita juga telah kehilangan ramai pakar-pakar seni persembahan tradisional ketiadaan pewarisnya. Justru itu, andakan paradigma terutama dalam kalangan penggiat seni budaya serta semua pihak perlu berubah. Tiada salahnya jika warisan seni persembahan tradisi dilihat sebagai satu bentuk dagangan yang boleh menghasilkan permintaan dan penawaran. Ia juga boleh dikomersialkan selari dengan arus persaingan budaya popular. Sememangnya itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju di samping mengetengahkan budaya dan tradisi bangsa mereka di mata dunia. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
Ketika ini, situasi globalisasi memaksa para penggiat seni terutama beraliran tradisi untuk turut serta memanfaatkan teknologi dan dunia digital agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini terdorong demi menyahut seruan membudayakan norma baharu. Seperti yang kita sedari, budaya popular moden yang dibawa masuk pada era globalisasi ini adalah melalui kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi. Justeru ia tidak harus dilihat sebagai perosak seni dan budaya, sebaliknya dilihat sebagai mekanisme atau sumber daya moden yang boleh diaplikasikan bagi meluaskan pasaran seni dan budaya secara global tanpa sepadan. Pada masa kini, hanya terdapat beberapa NGO atau individu yang masih berusaha untuk memastikan budaya tidak tertelan arus pemodenan semasa. Antaranya ialah Persatuan Seni Budaya India Batu Cape Selangor yang berpusat di alamat Jalan SM1, Taman Sunway Batu Cape 68100 Batu Cape Selangor, Malaysia. Persatuan ini merupakan salah satu persatuan yang giat memperkenalkan seni budaya masyarakat kaum India di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hayati binti Muhammad Rosli, memegang nombor matrik 290669. Saya akan membentangkan kritikan terhadap amalan tarian Kolatam dalam era pembangunan terkini. Kritikan dan cabaran yang diterima dalam mengekalkan seni budaya ini bukanlah satu halangan untuk meneruskan usaha-usaha ini. Namun, ianya tidak mudah tetapi amat memerlukan sikap yang terbuka terutama penggiat seni, ilmuwan, pengkarya serta budayawan seni perlu saling memberikan pandangan dan dukungan antara satu sama lain bagi menambah baik setiap seni budaya yang masih ada di Malaysia kini. Peranan kesemua rakyat Malaysia juga teramatlah penting untuk mengelakkan salah tafsir dan juga perlu menjaga sensitiviti setiap kaum dalam mengeluarkan sebarang komen, promosi dan lain-lain untuk tujuan komersial. Mungkin juga boleh ditinjau peluang yang lebih terbuka luas, berteraskan industri kreatif yang kini giat dijana oleh pihak kerajaan serta sokongan pertubuhan bukan kerajaan. Maka tidak mustahil seni tradisi ini dapat dipromosikan dan diperkenalkan ke peringkat antarabangsa yang akhirnya mendorong masyarakat luar untuk ingin mengenali lagi kepelbagaian seni tradisi lain yang menjadi identiti dan kebanggaan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fasha Adila binti Muhammad Azri. Nombor matriks 290676 daripada kumpulan 1 akan menerangkan berkaitan cabaran dan penambahbaikan kepada kesenian tarian Kolatam. Demi memperkasakan industri kreatif negara secara menyeluruh berasaskan kreativiti dan inovasi yang menyumbang kepada ekonomi berpendapatan tinggi melalui penghasilan produk berkualiti serta dapat memartabatkan warisan seni budaya. Pada era globalisasi ini, kebanyakan daripada kita sebagai rakyat Malaysia lebih berminat kepada budaya asing dan turut mengutamakan budaya tradisional iaitu seni tarian dan salah satunya adalah tarian Kolatam. Keadaan dan fenomena inilah yang menyumbang kepada kemerosotan minat generasi muda terhadap seni budaya tradisional. Antara cara dan carangan yang sesuai untuk digunakan adalah untuk memastikan tarian ini tidak dilupakan dengan cara mendidik anak-anak bangsa dengan budaya tradisional semenjak di bangku sekolah lagi. Penerapan mata pelajaran setiap budaya di Malaysia akan diajar kepada kanak-kanak serta sekaligus dapat menambah aktiviti fizikal di dalam kelas yang akan lebih merangsang minda anak muda di usia bawah 12 tahun. Kemahiran keusahawanan berorientasikan seni dan kreativiti yang boleh diterapkan bermula daripada peringkat sekolah hingga ke peringkat pengajian tinggi. Sistem pendidikan juga perlu memainkan peranan bagi mencungkil bakat dan menghasilkan modal insan seni kreatif dan inovatif yang dapat menyumbang kepada pembangunan industri kreatif itu sendiri. Terima kasih.